Pengarah Komunikasi UMNO nasihat Tun Mahathir untuk bertenang. Setiausaha Agong Amanah Bidas Hadi Awang tidak perlu terus-menerus cari salah DAP. Kes Menteri Besar Kedah boleh dibicara di Mahkamah Session. Isteri bekas Menteri Keuangan beritahu Daim sedia dituduh di mana-mana sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 24 Januari 2024 bersamaan 13 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Pertambahan seorang lagi ahli pembangkang iaitu Ahli Parlimen Tanjung Karang, Zulkifli Hanafi yang menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, pengisytiharan sokongan kepada Perdana Menteri ke-10 adalah tanpa sebarang paksaan dan tekanan daripada mana-mana pihak dan beliau melakukan dengan sepenuh hati untuk kepentingan penduduk di Tanjung Karang. Keputusan itu jelasnya bertujuan memastikan nasib dan pembangunan penduduk di parlimen yang diwakilinya terus terbela dan akan mendapat pelbagai manfaat termasuk peningkatan infrastruktur dan keperluan setempat. Bagaimanapun, Zulkifli menegaskan pada masa sama beliau masih setia kepada partinya Bersatu. Sebelum ini, 5 ahli parlimen Bersatu telah mengisytiharkan sokongan iaitu Syed Abu Hussein Hafiz, Zahari Kecik, Muhammad Azizi Abu Naim, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid serta Dr. Suhaili Abdul Rahman. Pengarah Komunikasi UMNO Datuk Lokman Nur Adam tampil menasihati bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad agar bertenang susulan kenyataan dikeluarkannya baru-baru ini. Kemarin, bekas ahli Parlimen Langkawi itu mencabar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pilihan raya bagi menentukan sokongan rakyat kepada Perdana Menteri ke-10 itu. Mengimbas kembali pilihan raya umum ke-15 PRU15, Lokman mengingatkan Mahathir bahawa Parti Pejuang Tanah Air Pejuang tidak langsung memenangi walaupun satu kerusi. Mahathir dalam sidang akhbar kemarin mendakwa ketika ini kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar menyalahgunakan kuasa dengan menyiasat pihak yang dilihat menggugat kedudukannya sebagai ketua kerajaan. Orang ramai menemplak ahli Parlimen Putrajaya, Datuk Dr. Muhammad Razzi Mat Jidin, gara-gara dakwaannya bahawa ekspor Malaysia jatuh selama 10 bulan berturut-turut. Bekas Menteri Pendidikan itu tidak dapat lari dari kecaman pengguna media sosial selepas menggelar kerajaan Madani sebagai Madanun dan meminta kerajaan agar fokus kepada pembangunan ekonomi negara. Bagaimanapun, Razzi pula dipersoal tentang apa pula sumbangannya kepada sektor pendidikan selama ini. Mereka juga bertanya, apakah usaha dilakukan Razzi untuk pelajar selepas COVID-19? Sebelum ini, Razzi pernah dikritik hebat kerana pengumuman penutupan dan pembukaan sekolah yang tidak kena pada masa. Setiausaha Agong Amanah Faiz Fadzil hairan dengan catatan minda Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang terus-menerus menyebut nama DAP seperti tiada isu lain yang boleh diketengahkan. Faiz berkata Abdul Hadi yang kesihatannya tidak menentu seharusnya bersikap lebih matang dan tidak perlu berterusan mencari salah DAP. Dalam catatan Abdul Hadi pada 22 Januari lalu, Presiden PAS itu mengatakan DAP tidak setia kepada negara dan tidak menghormati kedudukan raja berperlembagaan apabila menetapkan peraturan sendiri berkenaan pengurniaan pingat. Jelas Hadi pada akhir-akhir ini DAP menunjukkan sikap lebih bermuka-muka kerana tetap mempertahankan prinsip dan konsep perjuangan mereka yang tidak menghormati raja-raja. Rentetan itu, Faiz berkata, Abdul Hadi tidak seharusnya meneruskan sikap yang jauh menyimpang daripada sifat rahmah yang dianjurkan Islam.
Bekas adun permatang pasir itu juga menjelaskan DAP tidak pernah menolak pingat. Sebaliknya, polisi mereka membenarkan ahli mereka menerima kurniaan pingat hanya selepas tidak lagi berjawatan. Selepas Datuk Lokman Nur Adam menasihati Tun Dr. Mahathir Mohamad agar bertenang, kini Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkarshi pula mencadangkan agar ahli politik berusia 98 tahun itu untuk berehat. Katanya, banyak kejayaan Tun Mahathir sebelum ini termasuk menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional BN. Beliau turut mencadangkan agar anaknya Mukhris dan anak muda lain untuk meneruskan legasinya. Dalam pada itu, Muhammad Fuad turut menyifatkan kesanggupan Dr. Mahathir menyertai demonstrasi di hadapan Istana Negara semalam adalah sebagai untuk mengekalkan kerelevanan beliau. Dakwanya selepas membuat kejutan luar biasa pada pilihan raya umum ke-14 PRU14, imej Tun Mahathir terus merudum. Tidak ada keperluan untuk memindahkan kes hasutan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor dari Mahkamah Session Selayang ke Mahkamah Tinggi Shah Alam kerana ia tidak melibatkan isu perundangan yang rumit. Timbalan Pendakwa Rakyat TPP Masri Muhammad Daud berkata, dalam afidavit untuk membantah permohonan pemimpin PAS itu supaya kes hasutannya dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Menurutnya, ia tidak melibatkan isu undang-undang yang rumit, kompleks atau luar biasa. Sanusi pada Julai tahun lalu dihadapkan ke Mahkamah Session dan memohon untuk dibicarakan atas dua pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan Kerajaan Perpaduan dalam satu ceramah politik. Adun Jeneri itu didakwa telah menyebut perkataan menghasut di Simpang 4, Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara, Gombak, dekat Kuala Lumpur pada 11 malam 11 Julai tahun lepas. Bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin sedia berdepan sebarang pertuduhan jenayah dan tidak menggunakan alasan dirawat di hospital bagi mengelak dibawa ke mahkamah. Isterinya Tuh Puan Naimah Abdul Khalid menolak kenyataan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bahawa Daim tidak dapat dituduh di mahkamah kerana sedang mendapatkan rawatan di hospital. Terdahulu Azam memaklumkan bahawa mereka masih belum dapat meneruskan pendakwaan terhadap Daim kerana beliau berada di hospital atas sebab kesihatan yang tidak dinyatakan. Beliau juga menyatakan tidak akan menuduh Daim di hospital dengan membawa hakim ke sana. Menurut Azam, Daim akan berdepan dengan sekurang-kurangnya satu pertuduhan gagal mengisytiharkan hartanah yang dimiliki bersama isterinya. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.